Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Maka sekian wahai pendakwah yang menyeru orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahawasanya permusuhan antara syaitan dengan anda adalah lebih ketat lagi. Asal anda sudah masuk dalam bidang dakwah menyeru orang, anda punya permusuhan dengan syaitan terlebih ketat lagi berbanding dengan yang lainnya. Maka macam mana? Anda akan dapat susah, anda akan dapat payah, bahkan kadang-kadang anda akan dapat mudah. Bahkan kadang-kadang anda akan dapat mewah. Bahkan kadang-kadang anda akan dapat megah. Hati-hati. Kita selalu baca dalam kitab muhimmah kita, kadang-kadang Allah Ta'ala memakaikan pakaian awliya'nya pada musuh-musuhnya. Allah itu terpedaya, istidraj itu namanya, na'udzubillahi min zalik, ya. Itu jadi syaitan bilang ini orang nak dakwahkan orang, ini orang nak ajak orang jadi baik, kita jadikan dia tidak baik. Kita nak stop dia dakwah, nampaknya dia suka dakwah. Jadi kita macam mana? Rosakkan biar tak hasil dakwah. Orang yang dengar ceramah dia mungkin boleh berubah, tapi dianya kita rosakkan. Allah, begitu ya. Dan bagaimana apa pun amalan pasti diuji oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang diuji dengan payah, terus give up, tak sanggup. Kadang-kadang diuji dengan macam-macam cabaran, terus terbantut, tak sanggup. Kadang-kadang diuji dengan kemudahan. Kita dakwah satu orang, 10 orang datang. Kita dakwahkan satu ayat, 10 ayat dia faham. Kita bilang, ketika apabila kita dakwah dan kita nampak pencapaian yang baik, mesti kenapa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau kita nampak, Nabi mengatakan apabila Rasulullah perintah kepada baginda, kalau nampak orang masuk agama Allah, ingat itu agama Allah, bukan agama kita. Yang kita serukan orang kepada agama Allah, taat kepada Allah, bukan untuk pada kita, masuk agama Allah. Apa nak bikin? Ucap subhanallah, ya Allah, Engkau juga memberi hidayat kepada kawan-kawan aku, Kau juga beri hidayat kepada jemaah sekalian, Kau juga beri hidayat, bukan aku ya Allah, aku astaghfirullahaladzim wastaghfir. Tetap status kita sebagai hamba yang berdosa. Kalau dakwah kita tak diterima orang pula, tuan-tuan sekalian, Imam Haddad ada sebut, kalau dakwah kita di reject orang. Nombor satu, pendakwah tidak boleh dakwah dengan dengki. Pendakwah tak boleh dakwah dengan rasa bangga, mandang hina kepada orang yang didakwakannya itu. Ditakuti akan terbalik nanti. Na'udzubillah min zalik, ya. Pendakwah tak boleh dengki. Nampak orang dia jauh nak pintar sikit aja, blok sikit ilmunya, biar tak pandai sangat, biar orang sentiasa mengharap kepada dia. Tak boleh, itu tidak jujur, itu tak boleh jujur. Biar bahkan yang nama pendakwah, yang nama ustaz tu yang baik, ialah dapat menghasilkan murid yang jauh lebih cemerlang daripada dia. Itu baru nama ustaz yang bagus. Itu yang dilakukan oleh Imam Malik. Seberapa daya ajarkan Imam Syafi'i sampai jadi mujtahid mutlak. Itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i sampai muridnya sendiri saya jadi mujtahid Imam Ahmad bin Hanbal. Begitulah mereka seterusnya, tuan-tuan sekalian, ya. Jadi pendakwah tak boleh dengki. Kalau kau nak dengki, jangan dakwah. Kau simpan ilmu itu sendiri, maka kau jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila jadi pendakwah, tuan-tuan sekalian, tak boleh bangga. Apabila jadi pendakwah juga kena tambah hati. Kerana apabila dakwah, kita bilang kena jaga tipu daya syaitan terhadap diri kita. Kerana permusuhan antara kita dengan mereka sangat ketat. Jangan kita sangka syaitan akan cocok orang untuk uji kita. Syaitan akan cocok orang, bahkan syaitan akan cocok orang untuk beri kita anugerah kepada kita, mewahkan kita. Itu juga ujian daripada Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar sekali bagi pendakwah-pendakwah. Maka pendakwah-pendakwah kena kuat, kena tabah hati menghadapi segala ujian, baik ujian yang berbentuk seronok, baik ujian yang berbentuk payah dan susah. Juga kena teruskan, jangan sampai patah semangat. Terus dakwah, menyerukan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya sangat besar. Makin payah, makin susah, makin besar lagi ganjarannya, makin besar. Walaupun sudah sampai satu zaman dan tahap apabila Nabi mengatakan, kita lihat orang semua dah ikut hawa nafsu masing-masing, salah orang bilang benar, benar orang bilang salah, benar orang bilang salah, maka pendakwah diharuskan pada ketika itu tidak tampil, sembunyi, dakwah di balik tabir saja. Tetapi kalau masih ada yang sanggup tampil dan menyeru orang, pahalanya lebih besar lagi, hanya tidak menjadi
Jadi mesti dia keluar, tetapi tidak pula mengatakan tak boleh dia keluar. Tak boleh dia keluar. Maka ujian tu lagi besar, lagi tinggilah. Cuma pada pendakwah mau kena jaga. Yang Nabi mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan bagi pihakku walaupun satu ayat. Sampaikan bagi pihakku, bagi pihak Nabi, kerana kerja dakwah adalah kerja Nabi. Pembawa syariat ialah baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang kita sampaikan on behalf of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi pihak baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan bagi pihak kita. Kalau kita berdakwah bagi pihak Nabi, kena ikhlas macam Nabi, kena dengan himah Nabi, kena dengan lunak Nabi, kena dengan tegas Nabi, kena dengan prihatin Nabi, kena dengan sayang Nabi, kena dengan prihati Nabi, kena dengan gigih Nabi, dan semuanya tu bagi pihak Nabi, bagi pihak Nabi. Kalau aku nak dakwah begitu, tak banyak aku boleh dakwah walau satu ayat. Tapi kalau kita menjalankan dakwah bagi pihak Nabi, dengan akhlak Nabi, dengan adab Nabi, dengan tertib Nabi, walau satu ayat kita dikira orang pendakwah. Tapi kalau kita mengajar 1000 ayat tetapi tidak bagi pihak Nabi, tidak dengan akhlak Nabi, tidak dengan niat Nabi, tidak dengan jiwa dan sikap orang-orang ahli Nabi, kita tidak dakwah, kita tak nyampaikan walau satu ayat. Walaupun kita dah sampaikan 1000 ayat, bagi setiap jam 1000 ayat kita sampaikan, tapi bukan pihak Rasulullah, bukan bagi pihak Rasulullah, tak ikut SOP Rasulullah, tak ikut tata cara Rasulullah, tak ikut niat dan rohani Rasulullah, bukan pendakwah tu namanya. Bukan pendakwah tu namanya, tuan-tuan sekalian. Dan hati-hati pada akhir zaman ini, yang paling yang akan di-attack ialah para pendakwah. Kenapa? Syaitan nak kunci mulut dia. Syaitan nak stopkan kegiatan dia. Bermacam-macam. Sama ada pendakwah itu kita katakan tadi dihamburkan dengan keduniaan, ataupun pendakwah itu di-attack orang bertubi-tubi, dari depan dan belakang, pagi dan malam, petang dan siang. Tak cukup satu orang, dua orang, tak cukup dua orang, tiga orang, tak cukup disampuk lagi satu orang, tak cukup dari barat, dari timur. Allah. Hanya kenapa? Biar pendakwah tu shut dia punya mouth, biar pendakwah tu tak jadi nak berdakwah. Kalau begitu caranya tuan-tuan sekalian, maka si pendakwah tu kena faham. Nampaknya ada tercabar dalam dakwah tu. Maka kena pandai-pandailah tarik rambut daripada tepung. Rambut jangan putus, tepung jangan berselerak. Namun stop dakwah tak boleh tidak. Kena cari jalan. Kalau susah kerja dakwah, ngadu balik kepada yang mempunyai dakwah, Rabbul Alamin. Ngadap sama Allah, ya Allah, tanggungjawab aku, ya Allah. Ya Allah, aku tengok umat banyak memerlukan bimbingan. Ya Allah, banyak yang perlu aku sampaikan, tetapi orang banyak salah fahamnya, ya Allah. Banyak orang tidak menerimanya, ya Allah. Bantu aku, ya Allah, buat kerja ini, ya Allah. Kerja atas perintahmu, ya Allah. Allah akan bantu. Satu lagi Imam Haddad mengatakan, kalau kita dakwah orang tak terima, jangan kita marah orang. Ini orang kampung memang degil, ini orang kampung memang tak dengar cakap, ini orang kampung memang benar. Macam-macam dia cakap. Imam Haddad bilang, kalau kita dakwahkan orang tak dengar cakap kita, yang kita mesti kena salahkan nombor satu, kita kena cek, kita kena semak ialah diri kita. Sebab pendakwah ni kerjanya ialah pembersih, pengajak, penarik. Macam mana kau nak menarik kalau kau sendiri masih menolak? Macam mana kau nak menolong kalau kau sendiri masih gelap? Macam mana kau nak mengikatkan kalau kau sendiri masih jauh? Macam mana kau nak mengikat kalau kau sendiri masih longgar? Tak boleh tidak. Maka sebagai ibarat air, si pendakwah ini mestilah jadi pendakwah suci, baru dia dapat menyucikan. Suci saja pun tak cukup, suci dan boleh menyucikan. Itu namanya pendakwah yang mutlak. Kalau pendakwah ni jadi pendakwah yang mustakmal, dah diguna, pendakwah boleh diguna untuk itu, pendakwah boleh dipakai untuk ini. Istilah sekarang, pendakwah boleh dibeli. Itu pendakwah mustakmal. Tak ada mana kau boleh mensucikan orang. Orang pakai kau 5 gelin pun tak akan terangkat hadasnya. Kenapa? Pendakwah mustakmal. Na'udzubillah. Apatah lagi kalau kita sebagai pendakwah yang mutanajis. Orang kena kita dia
makin jadi kotor. Orang kena dakwah kita, dia makin jadi jahat. Na'udzubillah, berlindung sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dakwah dengan orang, orang tak terima, cek aku ni pendakwah mutlak ke pendakwah musta'mal ataupun pendakwah mutanajis, insaf dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bilang kalau kita punya dakwah di attack orang dia apa semua, kita kena semak, kita bilang bukan hanya semak, gaya aku mungkin kurang style. Agaknya cakap aku bukan begini, agaknya kurang pesen aku. Lah, tengok dosa aku yang dimaksud. Cek tu nombor satu, cek dosa kita, cek hubungan kita dengan Allah, cek bagaimana kita dengan Rabbul Alamin, cek kita bagaimana dengan pendakwah yang ulung baginda sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita menjalankan tugas baginda dengan akhlak baginda? Kalau tidak, jangan kita salahkan sesiapa kecuali diri kita sahaja. Tentang penghasilan, tentang orang dakwah, bersedia untuk terima apa saja daripada Allah Subhanahu wa taala. Senang ataupun susah, rezeki banyak ataupun sikit, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijamin orang yang belajar ilmu tu saja, orang awam tu saja, segala makhluk semua rezeki dijamin oleh Allah taala. Orang menuntut ilmu rezekinya lebih dijamin oleh Allah taala. Ini kan pula orang yang mengajar ilmu kepada orang, ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah menjadikan income itu menjadi satu pikiran besar bagi seorang pendakwah. Kau jangan bimbang. Kita bekerja dengan toke pun dia tahu bayar gaji kita. Kita kerja dengan Allah, kau tak kerja dengan Allah pun Allah kasih kau makan. Betul tak? Berapa banyak orang kat dunia tak kerja dengan Allah. Dia kerja syarikat, dia kerja itu, dia kerja kilang. Allah beri dia makan tak? Beri dia kereta, beri dia rumah, beri macam-macam sekali. Takkan kau kerja dengan Allah yang maha kaya tak berikan kau makan? Jadi janganlah tentang income pendapatan tu menjadi penghalang besar bagi pendakwah. Dan barang diingat, kita tak dituntut untuk berdakwah full time. Kalau kita perlukan sometime untuk cari nafkah kita, kiai-kiai kita dulu, time mengajar, pergi kebun, time mengajar, time meniaga. Begitu mereka begitu, ya. Jadi sampai satu masa nanti Allah Ta'ala longgarkan sikit, mudahkan sikit, sampai dia boleh lebihkan dakwah sikit, kurang sikit kegiatan dunianya. Sampai satu masa Allah Ta'ala mudahkan rezekinya, sampai dia tak perlu kerja kecuali kerja dengan Allah Ta'ala semata-mata. Dan ketika itu dia bersedia untuk walau ada, walau tak ada, walau banyak, walau sikit, maka dia bulat-bulat serah kepada Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu. Pokoknya perlu ada orang yang sampaikan dakwah ke jalan Allah, dan perlu setiap pendakwah seru orang kepada Allah semata-mata kerana Allah, untuk Allah, bagi hamba-hamba Allah Ta'ala. Awal mula kena dakwahkan diri kita sendiri. Kalau kita dakwahkan orang, kita tak perlulah nak buat survey, nak tanya yang saya ajarkan awak ada buat, yang saya tunjukkan awak ada bikin. Awak tak payah tanya orang ramai, awak tanya diri awak sendiri. Kalau awak mata masih pandang yang haram, anak murid awak lebih-lebih pandang yang haram. Kalau awak sebagai pendakwah tidak bangun malam, jangan harap anak murid awak tu bangun malam. Begitu, ya. Bagaimana? Betul kata orang Melayu, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Na'udzubillah min zalik. Bapaknya borek, anaknya rintik. Macam mana kita nak mengajar anak berjalan lurus kalau dia sendiri berjalan miring? Begitu, ya. Begitu. Jadi kalau Imam Ghazali mengatakan, kalau kita jadi pendakwah tetapi kita mensia-siakan agama Allah, tidaklah kita hasilkan kecuali murid-murid yang macam kita juga, yang main-mainkan agama Allah. Kesian orang yang belajar dengan kita. Susah payah dia datang belajar, susah payah dia luangkan waktu nak bersama dengan kita, tapi dia tidak dapat hasil apa-apa. Kerana apa? Guru yang mengajar, guru yang kotor. Guru yang ajar, guru yang cemar. Guru yang ajar, guru yang tak bersih. Maka murid itu tak dapat saluran ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita khianat dengan orang-orang yang belajar dengan kita. Mengajar kena mengajar, menyampaikan kena menyampaikan, ikhlas kena ikhlas, tabah kena tabah, juang kena juang. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah ampunkan segala dosa kita. Semoga pertemuan kita setiap detik, pagi, petang, malam, maulid, kuliah, semuanya itu, mudah-mudahan setiap detik itu menghampirkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harap pada Allah Subhanahu wa taala supaya setiap satu daripada kita, semuanya, anak isteri kita, ahli keluarga kita, semuanya dipeliharakan Allah Taala sampai kita mati dalam husnul khatimah, sama-sama masuk barzakh sebagai orang-orang mukmin, sama-sama dapat sembrang satu mustaqim, tak ada satu pun gelincir jatuh di bawah, sama-sama
dapat berhimpun di mahsyar bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, membawa bendera kepujian liwaul hamd di tangan baginda sallallahu alaihi wasallam nanti. Sama-sama diridai oleh Allah Taala, sama-sama dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Taala menerima kita, ampunkan dosa kita. Dan kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang mempunyai syariat ini, supaya setiap hamba-hamba Allah Taala yang ikhlas, yang jujur, yang susah payah menjalankan dakwah, mengajarkan ilmu kepada masyarakat, supaya semua tuan-tuan guru kita tu dipelihara oleh Allah Taala, diprotek oleh Allah Taala, dilindungi oleh Allah Taala, diselamatkan oleh Allah Taala, diselisihkan daripada kejahatan orang-orang yang jahat kepadanya, baik daripada jin ataupun manusia, supaya mereka tenang dalam dakwah mereka, supaya mereka dapat laksanakan dakwah mereka dengan mudah, supaya mereka dapat menyampaikan apa pengajaran kepada kita, sehingga kita dapat dibimbing ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka kita mohonkan peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka kita pohonkan keselamatan. Untuk mereka kita pohonkan agar orang-orang yang suka nak mengganggu dipalingkan, supaya tidak sampai menyusahkan akan hidup mereka itu. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang yang berjasa ini senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan darjat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Salawat salam tetap padamu, Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama